Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 76. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-16, solat wajib dan waktunya. Termasuk pula tentang waktu-waktu solat. Yang pertama, solat subuh. Solat wajib ni 5 sahajalah. Hari Jumaat ganti zuhur. Orang uzur sembahyang zuhur. Orang perempuan sembahyang zuhur. Kalau orang perempuan tu sembahyang Jumaat dah, tak payah sembahyang zuhur. Pasal 5 kali sehari saja yang wajib. Kalau orang perempuan tu dia sembahyang Jumaat, balik kena sembahyang zuhur pula, jadi mindah waktu lah. Yang pertama, solat subuh. As-subhu. As-subhu maknanya waktu pagi sebelum keluar matahari. Kalau sudah keluar dah matahari, dipanggil duha. Dilakukan sebanyak 2 rakaat dalam waktu sejak terbit fajar sidik hingga terbit matahari, iaitu kira-kira pukul 5:30 hingga 7 pagi. Tapi jam tak dikira. Dia tak kira jam, sebenarnya dia kira matahari. Puasa dengan bulan, sembahyang dengan matahari. Keluar bulatan matahari walaupun sedikit, dikira habis waktu subuh. Ni matahari pagi kan, keluar sikit je, hak copeng bulat dia. Ni bulat kan, keluar sikit ni, keluar. Kalau tak keluar lagi, dia keluar cahaya dulu. Betul tak habis pergi subuh. Cerah lah. Tapi dah lagi bulatan. Dia tengok laut nampak copeng bulatan dia ni, itulah habis waktu subuh. Nampak bulat dia. Hari mana tak mendung lah. Kalau kali gelap tak apa, lindung awan. Inilah maknanya habis waktu subuh. Katakanlah ditulis di kalender, di takwim pukul 7. Contoh. Tiba-tiba keluar di sini, matahari ni terbit pukul 6.55. Contoh. Maka yang betul matahari ni. Takwim itu salah. Kerana yang paling tepat matahari. Tidak kira takwim. Takwim ni nak membantu umat Islam, tak perlu keluar pergi tengok matahari, tak mau jadi susah kerjaan. Sejam setengah lebih kurang waktu subuh. Jadi siapa yang baru bangun, matahari terbit habis waktu subuh. Dia tertidur daripada semalam. Bukan orang terakhir itu dia tidur lagi, itu berdosa. Dia tidur daripada semalam, dia pukul 12 malam, kejut 7.30. Keluarlah matahari bulatan. Maka semayang masa tu. Semayanglah pada masa tu. Tak payah niat qada. Hak niat qada ni gini, kita bangun habis dah waktu subuh, katakan terbit bulatan atau naik gitu tapi kita tak semua nak semayang lagi. Kita boleh semayang pukul 11 lagi atau pukul 10 lagi. Nampak lagi? Sebab kita uzur syar'i tidur. Dia yang kena qada selalu sengaja tidur. Orang bang, orang terakhir atau dekat nak subuh, tidur lagi. Dah kejut cerah. Tu kena qada segera. Nampak? Hak ni bila kita ada uzur syar'i, sunat qada segera. Harus kita tangguhkan. Balik kat giah pasal qada, pasal aku lapar ni. Baru kejut. Dia kekeh. Mana makan. Awal ini. Jadi tak payah niat qada lah kalau kita baru kejut masa ni. Tapi kalau kita baru kejut pukul 7.30 pukul 8 habis dah waktu subuh. Tapi kita orang tunggu dah ni. Nak gata barang dulu. Atau anak dulu. Kita boleh tangguh qada tu.
Pasal kita tidur dari semalam, faham tak? Maknanya kita terkejut lewat tu uzur syar'i, dimaaf pada syarak. Bila dah dimaaf pada syarak, dak wajib qada segera. Sunat je qada segera. Bila kita qada segera, maka tak payah niat qada. Tapi kalau kita nak buat karang, pukul 12 karang pasal tak lain dulu. Karang niat qada. Faham tak? Bukan masa kita baru bangun. Nah. Yang kedua, solat zuhur. Az-zuhru. Az-zuhru. Setengah ulama' lughah dia kata makna zuhur ni az-zuhru, maknanya makna belakang. Kerana Nabi pernah kata makna zuhur ni waktu uta berdiri. Uta dia duduk pukul 10, pukul 11 sudah buat kerja, dia duduk atas masih. Duduk amal-amal. Bila tengah hari terik, dia pun bangun belakang. Buat naik belakang ni. Belakang ni zuhur panggil. Nah, panah. Hari cari lepak pula. Nah, panah sangat Nah. Dilakukan sebanyak 4 rakaat dalam waktu ketika matahari mula condong ke arah barat sampai bayangnya sesuatu benda menjadi sama panjang dengan benda itu selain bayangan waktu condongnya. Orang panggil bayang rembang. Iaitu kira-kira pukul 12.58. Ni hak ikut buku ni hingga pukul 4.10. Kalau sekarang pukul 1.30. Nah, zuhur. Sampailah pada pukul 4.45. Nah, ni bukan dia berubah semua. Jam tak dikira. Kalau subuh tu kadang-kadang subuh pukul 5, kadang subuh pukul 6 suku. Kalau subuh pukul 5, maknanya kalau pukul 8 gelap. Bagi kerja gelap. Pasal pukul 8. Dia jabat tidak kira matahari, dia pukul 8 semua. Gelap ke cerah ke, lewat ke awak, dia kira pukul 8. Jadi belum masuk lagi tak sah. Dia kena masuk dulu. Matahari ni condong ke arah barat. Ni contoh. Ni timur, ni barat. Contoh matahari naik subuh. Tu duduk tengah-tengah. Tengah-tengah ni orang panggil waktu istiwa. Tengah. Sama tengah. Sama tengah tu Arab panggil istiwa. Kalau bumi ni dia ada garisan. Garisan bujur. Garisan lintang. Kalau bumi kan gelup, atlas tu. Kalau sama tengah tu dia panggil khatul istiwa. Khat istiwa. Khat tu makna garisan. Istiwa sama tengah. Bahasa Arab khatul istiwa bahasa Arab. Melayu tak ada bahasa. Tu. Jadi bila matahari naik cinta tengah hari, katakan zuhur pukul 1.40, 1.30 1.29 dia tengah-tengah, seminit sebelum tu. Lebih daripada tengah dah ke arah barat. Faham tak? Lebih sedikit, itulah zuhur. Jadi dalilnya tengok tiang ni. Bila matahari duduk sini, mesti bayang ni tubik kot ni. Bila matahari kau tinggi, bayang kau pendek. Kau pendek. Matahari duduk atas, bayang duduk tengah-tengah. Bayang duduk tengah-tengah ni istiwa. Ni kata haram semayang sunat. Matahari lebih dari ni, keluar sikit bayang dah ke sebelah ni pula bayang. Itu panggil zawal. Gelencir ni zawal. Ni tengah. Bila gelecah balik ni, zawal dia. Waktu zawal. Terengganu panggil gelecah. Kuala Lumpur gelincir. Arab zawal. Nama saja panggilan. Sampai mana? Sampai bayang sama panjang. Tiang ni 5 kaki. Bila matahari belah barat, maka jadilah bayang ini 5 kaki juga di atas bumi. Itu penghujung waktu zuhur. Lepas tu masuk waktu asar. Dilakukan sebanyak 4 rakaat dalam waktu sejak habis waktu zuhur hingga terbenam matahari di ufuk barat, iaitu kira-kira pukul 4.10 hingga 6.56. Baik. Bila bayang sama panjang dengan tuan, hujung waktu zuhur. Bayang lebih sedikit daripada tuan punya bayang. Faham nampak bayang ni? Tinggi kayu 5 kaki, bayang 5 kaki setengah inci. Itu waktu asar. Senang. Kalau kita duduk tepat, tak ada jam, tak ada apa. Kita jekas lagi kita buat gini. Buat gini, kita tengok bayang ni. Bayang jatuh kat ni, ujung jari ni, dah petang. Mesti ujung jari ni dia ada bayang ni. Kita tanda kat ni nampak? Kita pun jatuh tangan. Pendek bayang lagi. Dah masuk biasa. Nampak? Kat mudah tu.
Ni kabur belaka. Memang kabur tak tahu kau. Atau kau ambil kayu go, naiki tu cap jatuh. Tak ada kayu go, bahan jari lah. Ada orang diukur dengan tubuh dia, jadi leceh lah. Dia diri, dia kata tinggi berapa? Aku 5 kaki. Tanda. Dia pun tanda kat bayang. Dia pun gebah gitu. Lemah. Jadi nak itar bayang, dia lemah. Tak nampak. Jadi ulama kata dengan jari sahaja. Tak buat gini. Ni bayang. Ni matahari dek no. Petang lah. Buat gini atas tanah. Tengok bayang kat mana. Oh, kat batu ni. Batu kecil ni. Dia jatuh tangan siapa kat batu kecil. Lebih batu dah pula. Asal tu. Jadi sampai mana maghrib? Sampai mana asal? Sampai tenggelam bulatan matahari di ufuk barat. Jadi subuh tadi naik sikit, habis waktu subuh. Maghrib ni tenggelam habis. Tenggelam habis bulatan. Ada copeng sikit lagi, asal lagi. Hilang bulatan tu, maghrib. Maghrib ni tempat tenggelam. Daripada perkataan ghurub. Ghurub maknanya tenggelam. Tenggelam Arab. Kalau tempat tenggelam, orang Arab ni dia huruf mim depan. Baca maf'ilun, maghribun. Nampak? Tempat tenggelam atau waktu tenggelam. Isi makan atau jenis zaman. Waktu tenggelam atau tempat tenggelam. Tenggelam apa? Tenggelam matahari. Kan tenggelam mutuk laut. Tenggelam matahari. Panggil ni benda. Araf maghrib. Berapa panggil maghrib? Tempat tenggelam. Maghrib tu bahasa Arab. Tak tenggelam lagi. Baru separuh gitu. Masuk dah dalam laut, separuh dalam bumi, separuh ada lagi bulatan. Itu bukan maghrib. Itu sunset. Dia ni. Tenggelam maghrib. Tenggelam matahari boleh makan kalau orang puasa. Walaupun tak bang, Tok Bila tengah mandi junub nak risau. Baru nak risau dah nak bang. Kita tengok tenggelam matahari. Boleh makan, boleh puak dah. Wahama. Jam kata jam baru 5 minit lagi. Kalau ikut jam. Tapi tengok matahari di kaki langit tenggelam. Nampak? Hilang dah. Masuk waktu maghrib. Masuk waktu berbuka. Jam Tok Bila azan kediam tu. Nombor 1 matahari. Tapi tenggelam di kaki langit. Jangan tenggelam atas air dia okey so. Hilang. Pak suku baru. Jadi masuk waktu maghrib sampai bila dilakukan sebanyak 3 rakaat. Dalam waktu sejak terbenamnya matahari hingga hilang matahari merah di ufuk barat, iaitu kira 6.57 8.9 minit. Sekira-kira lebih kurang 1 jam suku waktu maghrib. Lebih kurang. Maghrib yang paling pendek. Nombor 2 subuh. Waktu yang paling panjang waktu isyak. Nombor 2 waktu zuhur. Nombor 3 waktu asar. Jadi waktu tu waktu boleh gurau. Zuhur, asar, isyak boleh gurau. Subuh, maghrib dah boleh gurau. Dengar orang terakhir. Kita pun sikit lagi ya. Sikit lagi. Tengok 7.45. Dia sejak. Setang kata sikit lagi. Sikit lagi. Dah tak bang lagi. Sikit lagi. Sikit lagi dah balik awal. Kadang-kadang orang bang tiga juga. Sikit lagi. Tak hormat lagi bang. Saya tak kata bang baru. Kita kata dia sungguh. Kalau hormat dah tarik awal. Baik. Kereta WFQ 5901 halang laluan penduduk tempatan. WFQ 5901 masa diberi 3 minit untuk alih. WFQ 5901 dia alih sikit, jangan balik. Sikit dia alih. Dalam banyak parking belah belakang. Masuk ke depan ni apa? Buka Bukit Uhud. Baik. Solat isyak dilakukan sebanyak 4 rakaat dalam waktu maghrib hingga terbit fajar, atau kira-kira 8-9 minit hingga 5.30. Kalau maghrib 5.30, isyak pukul 8.30, itulah waktunya. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 9 jam waktu isyak. Tak apalah. Maghrib dari gurau. Maghrib baru sampai Kedah, baru ada misu.
Tak. Balik awal Adam balik kira ke bangsa. Nah, kita pun Allah babahlah garik kali. Syaitan kata bukan sokmo. Sekali ning baru. Faham tak? Nafsu kata hoyalah bukan sokmo. Nafsu jahat dia. Syaitan tukang cocok. Nafsu tukang sanggup bukan sokmo sekali ni. Esok kali lagi. Lepas tu jadi biasa. Lepas tu jangan tinggal. Dan kita benda yang salah, sekali-sekali kita berasa salah. Dan lama tak berasa salah. Macam tak mari surah kau, tak mari dengar. Sekali dua biasa. Dan acak, tak apa ya. Dan acak tak apa. Lama dah tak mari 4 bulan. Syaitan kata dah. Dah anda agak mugi pun. Tak boleh jadi tuk guru kau. Macam-macam. Dia cara dia pandai lah. Dia sipu dia. Dia pandai. Ada orang dia kata gini, dah mungkin lama dah, 4-5 tahun mu dengar. Jadi lah. Okey belakang dah semayang, okey dah apa semua. Pandai dia jack kot tu. Macam dia kecek Siti Hawa. Yang makan buah terlarang tu Siti Hawa. Nabi Adam tengok bini makan akak. Sayang ke bini. Kau puang yang mula-mula Honda kan ni. Dia pandai. Dia kata gitulah gini. Macam tadi lah. Dia kata orang baru bang. Sikit lagi. Tak komat lagi. Lepas tu orang komat. Dia tertidur sikit lagi. Tak tidur pun tak apa. Dah peletik. Dia semangat lagi. Relax dulu. Baru komat. Lepas tu orang pun semayang. Apa semayang tu? Tak apa. Dang. Dia setan kata. Jemaah ni kalau kita dang sebelum salam. Dang lagi jemaah. Dan tak imam belum salam. Pandai dia ngaji bekoh kat dia. Dah salam tau. Kita baru nak bangun. Setan kata salam dah. Salam dah. Dah mayan jemaah. Setan kata pele-pele dang. Karah sikit lah apa dah semayang seorang. Kat aku 7 boleh lagi. Kita pun tidur. Pukul 8. Setan kata beres bawah. Orang aku. Dia mainan gitu je. Mainan. Tua gitu. Waktu yang dilarang untuk solat. Sesudah solat subuh sampai terbit matahari. Melainkan kita tak dang nak semayang rawatib. Sebab tu di subuh tak ada rawatib. Nabi kata la salata ba'da subhi. Tiada sunat selepas subuh. Tapi kalau kita pergi nak semayang subuh berjemaah, kita nak semayang sunat dulu. Tiba-tiba orang qamat. Bila orang qamat, kita tak dah nak buat sunat subuh. Maka qada selepas solat subuh. Boleh boleh. Atau semayang qada boleh. Atau semayang maknanya sunat wudu. Sunat wudu. Kita selepas semayang subuh di rumah, kita pergilah di surat atau di komandan lah di rumah lagi pun. Tiba-tiba batal wudu. Lepas batal wudu, dia ambil wudu. Walaupun tak mau semayang tau. Bila kita ambil wudu, datang perintah sunat semayang, sunat wudu. Tiap-tiap hari kita ambil wudu, sunat semayang, sunat wudu. Usalli sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Dalam hati aku semayang sunat wudu kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Boleh pahala. Kalau boleh lah biarlah nak pergi jalan, nak pergi kerja, nak pergi gaus mie, nak pergi jual ikan, nak pergi jual supik. Ambil wudu. Ambil wudu. Jangan kita amal nak semayang baru ambil wudu. Amallah nak ambil wudu ini, berwudu ini setiap masa. Pasal kita ni mudah sangat. Air mudah sangat. Zaman Nabi payah air. Jauh pula tu, kerek bukan 2-3 satu laga kita. 40 kerek. Negeri Arab pada wasi. 60 kerek setengah kilo. 5 karat, 645 ambil wudu. Nak lengah dah. Dalam kita sahabat ada wujud semua tubuh. Kita baik hanya bertambung-tambung baik. Sing 2 baik. Sing 2 dah. Atas sing 2 pula baik cabang dia. Banyaknya baik. Tak ada wujud dia. Masa nikmat terlalu banyak, jadi bahan lara tu. Mulai terbit matahari sampai matahari naik tinggi tombak, lebih kurang 10 darjah daripada permukaan bumi. Baik.
Matahari tengah terbit ni, jangan sembahyang sunat. Kalau kita baru bangun subuh tak apa. Masih nak sembahyang sunat jangan. Matahari tengah terbit. Tengah terbit ni. Jangan sembahyang sunat. Isyraq dia naik dah. Isyraq. Bagi kau ada isyraq lah. Naik tinggi dah. Tinggi 10 darjah segala ataupun setambak. Lebih orang 8.30 ke 9 sembahyang duha tu. Tengah naik tu waktu bukan tengah naik, tengah terbit. Tengah terbit tu waktu haram. Bukan waktu isyraq. Waktu isyraq ni terbit dah. Matahari telah terbit. Isyraqun maknanya asyraqa, telah terbit. Tengah terbit lain, sudah terbit lain. Tengah terbit ni waktu orang-orang penyembah matahari, Majusi. Dia semua matahari masa tu. Matahari tegak atas kepala sampai matahari condong ke barat. Jadi dekat nak masuk waktu zuhur tak ada sembahyang sunat. Setelah habis waktu solat asar sampai terbenam matahari, kita sembahyang dah asar, tidak ada sembahyang sunat. Sudah kita habis sembahyang asar, tak ada sembahyang sunat. Melainkan tadilah kita qada asar, sunat asar. Kita mari orang sudah sembahyang asar, dah sembahyang sunat asar, sembahyang selepas sembahyang asar. Atau sembahyang qada kita buat dulu-dulu bahan lara, tak apa lepas asar. Buat tak. Sembahyang jenazah, tak apa sembahyang jenazah. Dia bebas. Dia tak bolehnya kita sengaja taruh nak buat pada waktu terlarang, baru tak boleh. Lepas selesai mana mandi kapal pukul 6 petang, pukul 6 tu sembahyang jenazah. Lepas sembahyang mandi kapal apa semua, matahari tengah terbit. Masa itulah sembahyang jenazah. Dia tak terlarang. Kemudian mulai matahari terbenam sempurna. Matahari tengah terbenam, tengah masuk pun. Tengah masuk. Itu waktu tahrim je lagi, waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Kalau kita baru kejut tidur, kita tidur lepas sembahyang zuhur, letih sangat. Pukul 3 tidur sekejap. Kejut tak kejut nak waktu maghrib tapi dalam waktu asar lagi baru nak masuk matahari. Sembahyang asar tidak dilarang. Sengaja nak sembahyang sunat waktu itulah yang dilarang. Baik, yang ke-18 solat jemaah. Wallahu a'lam. Dia berjaya tu. Tengok, banyak soalan ni. Soalan yang pertama, kita datang lewat sampai di surau, didapati orang selesai sudah sembahyang jemaah. Juga didapati ada seorang makmum masbuk yang sedang sembahyang, iaitu sedang menambah rakaat yang kurang dalam sembahyangnya. Bolehkah kita jadikan makmum masbuk tersebut sebagai imam kita? Ini kerana datang lewat dan belum lagi sembahyang. Dia mari surau atau masjid, seorang makmum masbuk. Makmum masbuk ni maknanya bila tu imam naik salam, dia naik tambah rakaat. Katakanlah dia ketinggalan 1 rakaat daripada imam. Masbuk tak mesti tinggal rakaat, tapi masbuk ni ketinggalan rakaat. Dia mari tu imam sembahyang maghrib, rakaat kedua dah. Maka bila imam salam, makmum kena naik tambah. Sebab imam 3, makmum baru 2. Tambahlah rakaat jadi 3. Mari seorang hamba Allah belakang, boleh ikut tak makmum ni? Jawabnya boleh ikut. Yang tak boleh ikut makmum masbuk. Tak boleh ikut. Tak sah ikut makmum masbuk. Hak ni dia tambah rakaat, dia bukan makmum dah. Bila imam salam, dia telah menjadi sembahyang seorang diri. Faham tak? Selagi mana imam tak salam, dia bernama makmum. Bila dia masih makmum, kita ikut tak sah. Tapi bila imam salam, dia naik tambah rakaat, tak ada makmum. Hukum seorang balik. Maka orang mari ikut dia boleh. Gitu. Soalan yang kedua. Adakah hingus itu najis?
adakah ia akan membatalkan air semayang? Jawabnya, hingus bukan najis dan dia tidak membatalkan air semayang. Kerana hingus ini terbilang sebagai mustakzarah, benda yang tidak disukai oleh nafsu saja. Orang tengok kotor, mustakzarah, benda yang dianggap kotor tu saja. Dia tidak mesti benda yang kotor itu najis, tetapi yang najis itu memang kotor. Ada benda najis, ada benda yang kotor tapi tak najis. Contohnya ingu. Tak najis maknanya ingu. Neleh ingu siapa keting. Tak iman. Tak batal semayang. Sebab apa dibilang sebagai kotor dan tak batal semayang? Tak batal bukan kerana dia kotor, tak batal kerana dia bukan najis. Sebab apa dipanggil kotor? Kotor ni benda yang orang tak suka. Dalilnya kalau tahu hari sini nak lecek ingu tahu muka marah. Dan memang orang kerja padoyong je. Itu makna benda tu kotor. Soalan kedua, adakah di wajah-wajah para rasul, para nabi itu ada cahaya pada wajahnya? Ya, begitulah yang datang dalam hadis-hadis. Wajah para nabi, para rasul bercahaya. Lagu mana cahaya? Sahabat kata bercahaya saja. Bukan macam lampu suluh. Bercahaya. Tak puas hati nak tahu juga. Jumpa di hari kiamat lagi. Apakah resipi untuk bangun solat malam? Kerana saya sudah susah untuk bangun malam. Ditanya resipi. Resipi yang paling sedap iaitulah kucijang. Tak jadi sutir 2 teh 3 teh 4 teh sutir jam memang bangun. Jangan beli jang halus. Ada orang dia kunci telefon, ada telefon yang bunyi perlahan, nik tak bangun itu. Faham? Dia biar bunyi macam petir, khapau tu baru bangun. Jenis payah bangun malam. Ada pula bunyi jang kecek 4 segi tu beli Maiden. Kecil sangat 4 segi tu kan, belilah besar tu, ada loceng datang. Dah kita jenis payah. Jenis orang muda bangun lipas jalan boleh bangun. Kejut. Ni jenis payah bangun beli jam 4 segi yang RM4.5 boleh buri gisa. Jam boleh ada gak bunyi bangun gitu, tidur mereka polong. Ada orang kata, kita kata masa sebelum tidur, bangunlah pukul 5:30 pagi, kata gitu. Dia kata ke diri dia sendiri, amal gitu. Mujarab kau ni jadi bangun sungguh. Kata gitu. Kalau ada isteri, senang, ropang dia bangun awal. Betul tak? Ni rumah haji ropang gerak ke kita gerak ropang? Ropang lah gerak tau. Biasa tau zaman muda-muda gitu. Betul tak? Subuh ropang gerak ke tak bini. Betul tak? Bagus ropang dia bak ni dia lebih bagus. Kita puji ropang. Dalam bak ni kita masuk belah ropang. Dia banyak ropang dia bagus lah. Bila berkahwin dia jenis bangun awal. Dah awal pun dia yang gerak suami dia. Banyak. Jadi hak tak ada bini ya. Bangun awal. Tu Haji gerak subuh biasa lah puang. Haji dah gerak, Haji gerak pukul 2. Adakah iman seseorang itu dapat dilihat pada wajahnya? Sebahagian daripada orang-orang yang beramal soleh, Allah paparkan nur iman pada wajah. Ini diterima, tidak mustahil. Sebab tu kita tengok muka-muka orang yang ahli maksiat, tidak ada nur pada wajahnya. Nur ni susah kita nak cerita. Kita nak buat spek, nak lokis tak boleh. Tapi kita faham, kita tengok muka-muka. Ada tak toke-toke tua-tua dah semayang, kita tengok muka dia. Walaupun muka dia dah hitam ni, tapi kerok muka. Muka dak semayang lagi. Dia tengok muka-muka sesek tua. Jangan tengok orang muda comel belaka.
Kalau set tu kaki belagi kaki belagi ayam nombor rekom noh lah kocek gemuk. Dah umur 560 dia tengok muka dia. Kita padu dengan muka Azizul. Faham tak? Ada lain saja wajah tu. Dia orang jaga wuduk, jaga semayang. Tu panggil nur. Nah, itu contoh. Mengapa orang pada zaman ini tidak suka pada orang alim dan orang soleh, dan mereka memain-mainkan orang yang memakai kopiah? Sebab mereka ini suka kepada nafsu. Nah, orang alim ini dia melarang perkara nafsu. Dia ni mana nafsu ni dia budak-budak. Budak-budak ni dia suka kawan-kawan dia. Dia tak suka mak dia. Pasal mak dia banyak marah. Main kat ni marah. Main benda ni lebih masa marah. Nak suruh mandi apa semua. Gelak sikit suruh naik atas rumah. Kawan-kawan jauh suruh main tak mau. Jadi nafsu macam budak-budak. Benda yang orang larang dia tak suka benda tu. Jadi ulama' lah yang larang ni. Nak orang baik-baik duk larang. Jadi orang berahi kepada perkara karuk, jiwa dia berahi kepada nafsu. Orang yang tidak ada nur agama dalam hati dia tidak suka orang alim. Nah, sebab tu dia tak suka orang alim, dia tak suka hukum Islam, tak suka orang ngajar. Pasal apa? Pasal nafsu. Dia suka benda ni. Berakhir konsert apa dia takut. Nah, orang alim kalau mereka tak boleh konsert. Tu dia marah sangat orang alim. Set-set piyah ni tak suka benda-benda karuk lagu ni. Nah, dia tak boleh masuk set-set piyah. Pasal dia suka karuk, suka karaoke, suka joget, suka apa. Nah, gitulah. Nah, sebab tu kita ni walaupun suka hiburan bahan lara sekalipun, jangan tak suka orang alim. Nah, siapa yang benci pada ulama, sebenarnya dia benci pada Rasulullah. Orang yang benci pada Rasulullah patak neraka duduk. Nah, semasa saya tekatan dua, kawan saya kata buat apa pakai kopiah, ikut Nabi. Apakah hukum perbuatannya? Perkataan dia tu lara lah. Lara. Kalau orang tu telah balik, berdosa besar. Cakap lagu tu. Tapi kalau ada niat menghina, maka budak tu jadi kafir laknatullah. Kalau dia balik dah. Sebab apa? Mempertikai atau memperendahkan apa jua yang dibangsakan pada Rasulullah, batal Islam. Dia tak kira anak siapa-siapa. Mufti ke, ulama ke, murah kapung, muraja, menteri, timbalan menteri. Kalau memperingankan apa yang haram diringankan dalam Islam, batal akidah. Nampak? Begitu juga meringan-ringankan Rasulullah. Pakaian dia. Ikut apa nak pakaian Nabi? Pakaian lain, comel lagi. Dia kata comel pakaian orang lain, jadi kafir. Sebab kita orang Islam wajib iktikad hak Nabi paling comel. Walaupun kita tak pakai, tak wajib pakai piyah, tapi jangan senda. Saya ditawarkan sejenis insurans kanser. Saya merasakan curiga kerana insurans yang ditawarkan macam satu perjudian. Kalau saya mengidap kanser, saya akan dapat 75,000. Duit untuk berubat sebanyak 80,000. Kos rawatan semua ditanggung. Insurans kematian pula akan dapat 7,500. Jumlah bayaran bulan RM61 je. Beratus-ratus ribu boleh. 75,000, hak ni 18,000, hak ni 7,500, maknanya 100,000 dapat. Masuk RM60 je. Bolehkah saya memohon insurans ini? Dia gini, insurans yang diharuskan adalah insurans yang berbentuk takafal. Dia takaful Islam. Ada akad khairat. Akad khairat, kita akad sebagai derma ataupun sumbangan, pemberian kepada orang yang ditimpa malapetaka. Kalau ada akad khairat seperti ini, okeylah, comel lah. Sebab kita masuk RM60. Sebab orang yang daripada pencarum-pencarum yang dapat kemalangan, tak sampai pun berapa persen yang dapat kemalangan. Kita masuk RM60, lepas tu dapat 600,000, 100,000, ambil daripada mana? Kemudian duit kita itu pula dilaburkan pula pada bank-bank, dan didapatkan pula faedah daripada himpunan duit-duit tersebut. Sebenarnya yang berlaku.
Jadi biarlah dia akad tabarruk. Kita dengan apa benda ni, dengan penyimpan, pihak penyimpan insurans itu. Niat tabarruk, niat maknanya niat buat kebajikan. Siapa-siapa yang perlu kebajikan, pertolongan. Jadi kini duit ni kita halalkan digunakan untuk orang tersebut. Kalau gitu insurans tu barulah harus. Yang kedua pula, syaratnya jangan kita yakin dengan duit insurans. Kalau yakin, rosak akidah. Sebab yang menyenangkan kita masa hadapan anak-anak kita bukan duit Allah Ta'ala. Walaupun masuk takaful Islam sekalipun, dia yakin bila duit dia ada banyak dah, disimpan takaful Islam, anak dia tak susah dah nanti kalau dia ni mati dan sebagainya. Orang ini syirik walaupun melabur dalam takaful Islam. Faham? Apa hukum nikah 2 kali di berlainan tempat dan masa kerana alasan pengantin? Pernikahan pertama itu untuk mendahului hukum syarak, dan nikah yang kedua untuk mendapat pengesahan jawatan agama. Minta penjelasan. Dia nikah 2 kali. Banyak sebab nikah 2 kali. Di antaranya tak luluh lagi. Kodi tak ada lagi apa-apanya. Pendaftar nikah pula. Masalah berlaku di pejabat. Lambat nikah. Bulan depan baru boleh nikah ikut pendaftar mahkamah. Tapi dia ni sah dah. Syarat-syaratnya rukun betul belaka dah. Isteri ni, bakal isteri bukan bini orang, bukan dalam edah orang. Kemudian maknanya wali pun bersetuju belaka, ada saksi, maka dia nikah dulu. Faham? Dia nikah dulu, ada wali, ada saksi. Sah lah. Tapi tak ada lah surat nikah. Lepas tu hak nak dapatkan surat nikah pula tu, nikah sekali lagi. Faham? Nikah sekali lagi tu untuk pengesahan pendaftar sahaja. Jadi hukum nikah dia adalah sah. Cuma dia ini melakukan kesalahan di bawah enakmen apa benda ni, pejabat agama. Itu sahaja. Kerana nikah yang pertama tidak didaftarkan ataupun tidak melalui keizinan daripada pihak pemerintah. Jadi dalam hukum Tuhan dia tak langgar dah, cuma dia langgar hukum manusia. Soalan yang seterusnya, ada tak cara nak bagi janggut lebat macam ustaz? Mana seorang pula ni. Tak tahulah. Dia pemberian Allah Ta'ala nak buat gua ni. Bukan bakal buat-buat tak. Bubur bulu jagung awak sementara ni. Dulu masa saya sekolah ada ustaz khabar kalau seorang itu pakai kopiah hanya separuh di belakang, nampak rambut dipang, ialah sama pakaian orang munafik. Betul ke? Tak betul. Tak ada suatu nas pun yang menyebut demikian. Munafik ni lain, bukan kait dengan kopiah. Munafik ni di antaranya 3 tanda. Salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun. 3 perkara sifat siapa ada maka dia tiru perangai munafik. Nampak? Iza haddasa kadiba. Bila cakap lebong, melawak atas darat tu. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji dengan orang pun pelawak juga janji. Wa iza tumina, bila diberi amanah khana, dia khianat. Ini ciri-ciri munafik. Tak ada lagi Nabi kata siapa pakai piau sengit tak ke belakang, inilah munafik. Tak ada. Kalau kita sedang mendengar kuliah dan ceramah, tiba-tiba mata kita mengantuk, syaitan telah melomor celok di mata kita supaya kita mengantuk untuk lalai daripada pengetahuan agama. Betul ke tidak? Jawabnya kita tak dengar lagi lah hadis sahih mengatakan syaitan lomor celok. Yang adanya syaitan itu sentiasa mengganggu anak Adam. Daripada sumpah pertama di hadapan Allah, bila Allah halau dia daripada syurga, syaitan bersumpah la uwiyannahum ajma'in. Aku akan ganggu sekalian kamu. Maknanya anak cucu ada, aku akan ganggu belaka. Semua aku nak kacau belaka. Maka di dalam suatu hadis Nabi SAW menceritakan, syaitan ini akan datang kepada anak Adam, lalu ditiupkan pada telinganya supaya lalai daripada apa benda ni, sembahyangnya. Ini juga hadis sahih. Dia tengah sembahyang ditiup.
Nah, dia suruh ingat situ sini. Dia kata uzkur kaza wa kaza. Hei, si pula, mu ingat tak benda ni? Anak kucing kereta buh kat mana? Nah, anak kucing kereta buh kat mana? Kita pun atas peti sejuk. Balik awal semayang. Nah, begitu juga orang yang sedang duduk di dalam masjid nak mendengar khutbah, datang pula syaitan ditiupkan kepada manusia itu supaya mengantuk. Tidak kabarlah lama celok. Itulah Nabi kata, bila kamu berasa mengantuk, maka bangun beralih tempat. Nah, kerana gangguan syaitan. Dalilnya, bila habis sembahyang jemaah, tak ngantuk dah. Jadi cerah mata habis. Time baca khutbah, nerak terus Tok Bilal. Faham tak? Menyembang atas-atas Tok Bilal tu. Soalan seterusnya. Pada biasanya majlis, pada kad jemputan ada tulis majlis kenduri kahwin. Kad yang kedua pula majlis kesyukuran kahwin. Pada biasanya juga kalau kad yang pertama tadi biasa dikenakan duit daripada orang yang datang, dan kad yang kedua itu tak dikenakan duit. Ianya hanya di keikhlasan orang yang datang untuk memberinya. Kalau kena jemputan yang pertama tadi 5 tempat dalam satu hari, maka banyak jugalah duit yang diperlukan. Maklumlah bukan semuanya orang ada duit. Tak pergi tak kena, kata orang Terengganu. Soalan, adakah wajib kita pergi pada jemputan yang pertama tadi? Tolong jelaskan. Jawabnya, tiap-tiap jemputan kahwin wajib dihadiri melainkan ada uzur syar'i. Nah, kita ada kerja, ada apa, tak wajib dah pergi. Ataupun kita ada rosak kenderaan, ataupun tertidur, ataupun jauh sangat dengan tempat. Tak ada nak hunggar balik. Ataupun maknanya sebab-sebab lain yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Kemudian kita nak betulkan sikit. Dia kata kad jemputan kahwin ni, dia kata dia kenakan apa benda ni, bayaran. Ini tak betul. Setakat ni tak ada lagi kad yang tulis bayaran. Akan datang mungkin ada. Biasanya dijemput ke walimatul urus anak perempuan kami. Tak jumpa lagi kad yang ditulis itu RM15 satu kepala. Bawa bini 25. Tak? Jadi memberi duit pada majlis jemputan kahwin bukanlah wajib. Cuma Nabi kata tahadau tahabu. Sentiasalah kita suka membawa hadiah, memberi hadiah, maka akan sentiasalah berkasih sayang sesama manusia. Jadi bila kita pergi kat orang kahwin, sunat kita beri hadiah. Orang dulu-dulu dia tak beri duit. Dulu duit payah. Orang mana tanam sawi, bagi sawi. Orang tanam jagung, bagi jagung. Orang getah, beri getah. Faham? Dia ni pakai pitih. Bagi pitih. Jadi siapa yang tak bagi pitih, tak berdosa pun. Kerana aulim. Nabi kata wala bisyatin. Buatlah kenduri walaupun seekor kambing kecil. Bukanlah meniaga. Bukan niaga. Tapi beri orang makan. Jadi kalau orang beri duit, kita boleh terima, dan tak apa juga tak mau terima. Jangan niat nak ambil duit orang. Dan orang yang pergi jangan anggap majlis kahwin kena duit. Tak ada pun orang yang berkata seperti itu. Cuma anggapan masyarakat saja. Duk berasa dia kena duit. Tepat dia 10, 5 tepat 50. Gaji 30 sehari. Bahan tanah. Dah, balas tak lagi. Kalau tak pergi orang ni, kalau tak pergi memang balas. Tak payah pergi orang kita tak ada duit. Ataupun lipat tisu beri. Beri duit baru beri telur. Tu dia panggil tokel telur. Jual telur. Hak tak beri duit, balik bodoh gitu lah. Hak beri duit, dia. Ada telur pula. Tu orang jual telur. Sedang semayang, lepas semayang tiba-tiba ada makanan lekat celak gigi. Sah ke tak semayang saya tadi? Perlukah saya semayang semula? Lepas semayang dah, dia rasa di mulut ada nasi celak gigi. Sah tak semayang yang dia buat dah tadi? Mari semayang garik di surau. Balik rumah tengok celak gigi ada nasi. Jawabnya, tak usah kata celak gigi, dia bahan 2 pinggan nasi biryani, tak batal lagi semayang. Pasal apa? Lepas semayang dah. Faham tak? Lepas semayang tak ada masalah.
2 buku yang si kapit duduk dalam mulut, tak batal juga semayang. Yang batal semayang adalah dia makan masa dalam semayang benda yang ada celah gigi. Tapi kalau dalam semayang ada celah gigi, tak batal lagi. Batal dengan sebab telang. Apa hukumnya masuk tandingan cabutan bertuah? Adakah sama macam mengundi nasib dengan anak panah masa zaman jahiliah yang terdapat dalam Quran? Tolong perjelaskan. Bila kita pergi satu-satu program, umpamanya kita hadir majlis makan malam ke, majlis apa-apa ke tak, kemudian dia ada buat cabutan bertuah. Tiap-tiap pengunjung ni dia beri nombor, maka kita pun bila cabut cabutan bertuah dapat ke kita. Jawabnya hukumnya harus pada syarak, tak salah. Yang tak bolehnya orang tu kena masuk bayar duit. Nak masuk tandingan cabutan bertuah kena bayar duit RM10. Bayar. Lepas tu tanding cabut, nombor siapa naik. Itulah judi namanya. Kita beli barang ada resit. Resit tu dia bagi cabutan bertuah. Maka cabut bertuah kita tak dikira judi. Sebab resit itu bukan resit bayar untuk tanding. Resit itu kita membeli barang sahaja. Boleh tak kita bertakbir Allahu Akbar untuk menyambut kedatangan orang bukan Islam ini? Ini kerana orang bukan Islam datang untuk beri sokongan kepada parti Islam. Dia kata orang kafir mari untuk beri pertolongan, bantuan kepada parti Islam. Lepas tu orang pun takbir Allahu Akbar. Lepas tengok orang kafir mari tolong. Jawabnya boleh ke tak? Jawabnya boleh. Kerana maknanya Allah Akbar itu maknanya maha besarnya Allah Ta'ala. Sampai orang kafir pun nak tolong Islam. Boleh. Yang tak boleh kata Al-kufru akbar, orang kafir maha besar. Tak boleh Tapi orang tak kata gitu. Allah maha besar, tak kena dengan orang kafir. Ceritanya nak khabar hebat besarnya Allah Ta'ala. Orang Islam yang semayang tak mau tolong Islam, lawan Islam, orang kafir dah pula tolong. Jadi kita pun bukan puji orang kafir, puji Allah juga. Allahu Akbar, Allah maha besar. Saya akan melangsung perkahwinan saya dalam berapa bulan. Masalah saya ialah wali saya, bapak saya tak pernah buat amal rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji. Berat nanang ayah ni. Awek ni. Saya tahu wali saya adalah pasang. Banyak kali saya nasihat, tapi ayah saya keras kepala. Ayah dia kepala keras. Dia kata tangnya piling kalau keras. Memang jen kepala. Macam mana dengan wali saya? Mak dan ayah saya sudah bercerai. Mak dia cerai dah dengan ayah. Untuk maklumat ustaz, saya juga ada 2 orang ayah saudara sebelah ayah saya. Mereka pun tidak ambil berat dalam perkahwinan saya ini. Saya terlalu buntu macam mana untuk selesaikan masalah saya ini. Saya sudah tiada wali yang baik untuk menjadikan sebagai wali dalam pernikahan saya. Mohon sangat-sangat ustaz tolong saya, gadis yang buntu. Itu di sini. Lepas ni tak buntu dah lah. Baik. Ayah ni kita beritahulah kepada dia molek-molek. Kalau kita tak ada cakap, panggillah waris-waris ataupun orang yang dia sedar. Beritahu anak awak nak berkahwin, awak jadi wali. Jadi kalau tak sembahyang tak boleh jadi wali. Jadi tak moleklah kalau ayah tak jadi wali. Jadi bertaubatlah. Ayah taubat, pok ni taubat, boleh jadi wali. Sebab wali yang fasik bila dia bertaubat, hari itu juga boleh jadi wali. Kalau dia tidak mau bertaubat, tak boleh jadi wali. Maka pergilah wali itu kepada bapak dia kalau ada. Lepas tu turun pada anak saudara. Adik-beradik dulu. Adik-beradik ni, gadis buntu ni. Ada tak adik-beradik laki-laki? Hak pok tula. Jangan hak mak tula, pok lain. Hak pok tula, mak lain tak apa. Adik-beradik lelaki ni, pas tak tak ada. Adik-beradik lelaki cek-cek belaka jadi wali mana 4 bulan duduk labuan. Anak saudara. Ada tak? Anak abang, hak laki-laki. Anak kakak tak ada. Anak belah adik-beradik lelaki. Faham? Anak abang, anak adik, anak saudara, hak laki-laki. Kecek-kecek juga. Bapak saudara, adik-beradik ayah. Dia kata bapak saudara ada tapi tidak mengambil berat. Pak saudara dia ni memang pak saudara jenis berat lah. Apa anak saudara nak nikah pun tak mau ambil berat juga. Tak ada juga sepupu. Sepupu. Turun kut toki. Yang turun kut tu. Turun kut belah toki. Sepupu tapi laki-laki lah.
Tak ada juga wali hakim. Wali hakim. Nah, ayah kata aku mau suruh orang lain nikah, aku bunuhmu. Nampak? Makin nikah lah dengan ayah. Dia panggil nikah, wak lolok. Tak sah. Tak boleh tobat. Tak boleh orang jadi wali. Dia bapak wasih. Nikah wak lolok. Lepas tu nikahlah dengan wali hakim. Faham tak? Dia kata mau hari wali hakim aku tebah juga. Dengan golok. Dia main asal golok 3 minggu ni. Nak wak kan dia tu tak boleh jadi mudarat. Nikah dengan dia wak lolok. Lepas tu nikah dengan wali yang boleh. Wali hakim. Nikah waktu. Susah main ayuh lagu ni. Soalan seterusnya. Apakah hukum kita semayang pakai cermin mata? Tidak sah semayang pakai cermin mata jika tidak memakai kain. Cermin mata kain tak akan lanyang wangi. Mana sah? Jawabnya tak ada masalah. Cermin mata tak apa. Pakai cermin mata tak ada masalah. Sebab apa? Cermin mata bukan najis. Yang kata tak sah tu sebab dia. Sebab apa tak sah? Tanya orang yang kata tak sah. Sebab apa? Sebab apa? Najis. Bukan buat dengan gulik hinjir. Mak besi. Kat mana tak sah? Pasal ramai orang kata tak sah. Kat mana? Sujud tak kena dahi. Sakak cermin mata. Tu bukan kes cermin mata. Dia tak pandai sujud. Dah kita sujud atas ni atas kayu ni. Kena ya. Yang bersujud atas spek tu apa? Dah tahu dah ada cermin mata. Cermin mata besar sikit. Sujud senggang ni. Hidung tak kena apa? Botak dahi saja. Tak kena juga. Spek besar sangat ni. Umpama. Spek besar gitu spek. Maka nak sujud buang spek. Buat gitu. Akak masuk balik. Jeng. Dia gitu. Tapi kalau kita pakai spek pun kena dahi ni. Kena. Tapi kalau tak kena, dia sunat sujud, we kena hidung. Dahi wajib. Katakan nak we kena pakai spek, tapi boleh. Hidung tak kena. Pasal kita tunduk tak kena. Maka sah dah semayang. Sebab hidung tak wajib kena. Sunat saja kena masa sujud. Susah. Baru-baru ini semayang zuhur dekat nak asar dah. Ini sama. Sementara menunggu azan asar, saya terkutih kuku saya. Adakah batal wuduk saya pada waktu asar? Jadi wuduk, dia ada wuduk. Nak semayang asar, dekat dah. Habis semayang zuhur, semayang asar, setengah jam asar. Dia pergi kutih kuku dia. Nak cabut, dia pergi cabut kuku dia. Jawab dia, batal tak wuduk? Mau cabut tangan tak batal lagi wuduk? Faham tak? Tak kata kuku. Tak ada masalah. Bukan perkara yang membatalkan wuduk. Ustaz, saya nak tanya, boleh tak saya semayang depan almari yang ada cermin? Ni rumah kan robok-robok lama, setengah tu robok-robok ada cermin. Robok baru pun, almari baru pun, almari makeup tu ada cermin. Ada setengah-setengah almari yang jenis murah kan. Dia ada cermin dah di almari. Ada kan almari yang jenis murah tu sikit kan. Dia ada cermin luar tau. Ada juga jenis mahal. Dia sekali dengan robok, sekali dengan tempat cermin. Tak kira tak. Dia kata boleh tak semayang ngadak cermin. Nampak di dalam cermin tu. Biasa takut nampak dalam cermin. Takut ada kata semayang ngadak cermin tak sah. Ngadak robok. Jawabnya, mu semayang dalam robok sah. Tak ada masalah pun. Tak ada kena-mengena. Yang tak sah ni duduk tengok ke dalam cermin, duduk tengok dirimu. Mu pun lala daripada semayang. Mu pun jadi cakap comel juga aku. Baru batal. Dengan sebab mu lala tengok cermin. Kalau sekadar ada cermin tak batal. Saya mati suami. Siang dia. Ada cang. Ada cang gitu. Lepas pada itu saya pergi ke Mekah buat haji, ditemani anak saudara, kakak dan besan. Lepas tu sekarang ni saya nak pergi buat haji kali kedua. Tapi ada orang kata tak boleh pergi kali kedua. Tak boleh pergi dengan kawan. Kena pergi dengan mahram. Jawabnya boleh. Boleh. Kena habis edah lah. Kena habis edah dulu. Kalau dalam edah tak boleh. Faham? Habis edah kena ditemani oleh suami atau mahram. Tak ada suami, mahram. Tak ada mahram, boleh pergi dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama kata tak boleh jalan jauh dah orang perempuan ni.
Tak. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i boleh pergi lagi, iaitu temani oleh 4 orang muslimat yang adilah, yang kepercayaan. Dah. Orang tua kata kalau bini mengandung, suami isteri tak boleh bunuh binatang. Betul ke? Ada tak nas dalam hadis dan Quran? Jawabnya tidak ada nas, tak boleh bunuh binatang. Bolehlah suami kerja sembelih ayam, bini mengandung. Tak, lepas tu tak boleh kerja 9 bulan tak sembelih ayam. Berat nak memang kena minta batuan je kekek. Dah 9 bulan. Jawabnya tidak boleh, maksudnya jangan menzalimi binatang. Lebih-lebih lagi kalau anak kita ada dalam kandungan. Takut-takut terbalaslah kezaliman kita itu kepada anak kita. Faham tak? Yang dalam kandungan. Itu maksud dia. Dan kalau nyamuk, tebah nyamuk, tak, lebah mari ketik kita boleh bunuh. Kalau jeking apa semua. Jangan buat benda yang tidak baik kalau anak ada dalam kandungan. Hak tu betul. Kajian pakar kajian pakar perubatan barat bahawa injak jantung, sel kulit dan pembuluh darah manusia menyerupai dengan apa yang terdapat pada organ khinzir. Kali ini saya dengar daripada pakar di IJN. Kiranya organ babi ini digunakan dalam pembedahan jantung manusia pada masa akan datang. Apakah implikasi terhadap orang Islam? Apakah hukumnya? Saya dipahamkan bahawa di Belanda pada masa ini telah dibuka ladang ternakan babi bagi mendapatkan organ dalaman bagi kegunaan manusia. Baik. Jawabnya, haram dengan sengaja jikalau ada pilihan yang lain menggunakan benda-benda yang haram, benda-benda yang najis di dalam tubuh badan manusia. Tetapi jikalau tidak lagi ada tandingan daripada benda-benda yang suci untuk perubatan, maka ketika itulah diharuskan nak menggunakan perkara-perkara yang haram atau yang najis. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila dah darurah, tak ada benda yang dapat menandingi dia, maka tubihul mahzurah, dia mengharuskan perkara yang tadinya dilarang. Tapi dah bila ada khinzir, katakan pembuluh darah, terpaksa sambung pembuluh darah, guna pembuluh khinzir. Guna pula ukur dia tu, kena mandi air tanah sokmo ni anak hari. Jawabnya benda yang di dalam badan dimaaf pada syarak, tak payah basuh. Benda dalam tak ada masalah. Benda luar sahaja. Tempat meniaga kawan saya diganggu oleh makhluk gaib. Makhluk itu juga sering ikut beliau pulang ke rumah dan telah berapa kali menampakkan rupa kepada anak beliau. Di proyek ini adalah antara pesaing perniagaan. Beliau bukannya hendak membalas balik, tapi hanya ingin mendapatkan nasihat serta amalan yang boleh beliau lakukan untuk mengelakkan gangguan tersebut. Untuk makluman Ustaz, beliau sentiasa mengamalkan ayat Quran serta bersemayam hajat, tapi masih diganggu. Sehingga pelanggan kedai beliau nampak rupa anak-anak perempuan beliau menyerupai beruk. Bahaya ni. Ni sihir. Mainan sihir. Jadi sihir lawannya dengan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita yakin kepada lemahnya sihir itu sendiri. Jangan kita yakin dia itu kuat. Yakinlah sihir itu lemah. Allah lah segala-galanya. Jadi cuba itu. Doa nombor 1. Solat hajat, baca Quran, pagar diri. Banyak baca doa-doa zikir. Tapi kita dah terkena. Sihir. Nabi pun terkena juga. Orang letak dalam telaga Ja'ronah. Ceritanya. Ja'ronah dekat Mekah. Nabi pergi mandi, kena air tu. Setengah ulama kata terkena sedikit kepada Rasulullah. Makna sihir ini berlaku wujud. Cuma jangan kita yakin dengan sihir jadi syirik. Kita yakin Allah pasti menang, sihir pasti tewas. Kemudian cuba ikuti orang bangsa dunia ni pula. Kita berpindahlah tempat perniagaan. Kalau kita rasa kita boleh berniaga di tempat lain. Kerana orang dia tak suka kita berniaga situ. Nampak kedai kita laku, kedai dia kurang, dia main pelik selalu. Kaki tak berimang. Sementara tu sabarlah, pahala dia boleh kita. Jadi ke Mekah dia berzakat, dia sembahyang, dia sembahyang, boleh kita belaka. Kali dia jenis bahala kau tak sembahyang, tak ke Mekah, dosa kita dia tanggung. Kerana kita dizalimi. Dia tanggung. Itu untungnya orang yang kena khianat. Berobat tu jangan berhentilah. Amalan mesti kau dah baca Quran, baca dah. Sebab ada setengah orang tu sampai berbelah-belah tahun.
Nak panggil semayang hajat, panggil tu belah-belah tahun. Mana keras sungguh dah. Tapi insya-Allah kita kena yakin dengan Allah. Kena yakin sama. Bila kuat keyakinan, maka Allah lah kebatilan. Sah ke tak? Kalau wuduk kuku panjang, jawabnya sah. Dia sapa bawah ni sudah lah. Jangan curah air kuat atas ni, bawah ni tudung ni kuku. Tak kena bawah ni, bujung ni kena. Hak bawah kuku jangan buka kat isi tu. Depan ni saja ni. Boleh tak buat pinjaman PTPTN untuk sambung belajar? PTPTN kan ada bayar bunga. Kalau ada bayar bunga, tak boleh buat pinjaman. Panjang mana simpan janggut hak sunnah Nabi? Tak sebut dalam mana hadis Nabi tetapkan panjang mana. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan sahabat. Ada tiga mazhab sahabat dalam bab janggut. Nampak? Ada pendapat yang masyhur, iaitulah kita pegang genggam janggut tu lebih pada bawah tangan ni potong. Ni pendapat yang paling masyhur. Ini juga ada pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat sahabat mengatakan biarlah panjang-panjang mana pun. Sunnah tak simpan sekben. Jadi sahabat-sahabat ada yang menaruh jambang. Maka sebab itulah Nabi pesan sahabat-sahabat hak jambang tu tebal. Maka bila ambil wuduk tak wajib sapa air ke pipi. Pasal jambang dia tebal. Kalau jambang nipis nampak kulit pipi, wajib kena sapa air. Menunjukkan sekben ni dia sambung bagi jambang saja. Tak ada salah. Yang tak boleh sekben saja sipang. Janggut cukur, kepala botok, taruh sekben saja. Tu boleh. Kalau tambah nasi termasuk tak melampau batas? Jawabnya tidak. Mesti tambah itu melampau batas. Melampau batas ni maknanya makan penuh perut. Tambah tak ada masalah. Dia makan yang pertama nasi lemak satu buku. Dia ni kecil kan? 70% kecil. 2 mulut habis. Tak cukup dia tambah lagi 2 buku. Jadi 2 buku campur 1, 3 buku. Baru setengah pinggang. Tak boleh melampau batas. Tapi kalau tak tambah kadang-kadang melampau batas. Pasal libur nasi tu lah pinggang ujung. Nasi sepinggang tapi tinggi gitu. Tak tambah dah. Petang terus nyandor. Tu melampau batas. Dikira banyak. Wirid sama dengan Tok Imam sunat ke? Ya, sunat. Ini pendapat ulama-ulama. Bukan wajib. Kita nak ada kerja, kita wirid suku lain daripada Tok Imam. Kita balik awal. Tak ada masalah. Kalau masuk dalam masjid, daknya itikaf, boleh tak pahala? Jawabnya tak ada pahala duduk. Pahala lain lah. Pahala semayang, pahala berdengar, pahala belajar, pahala selawat. Pahala itikaf, dia kena niat. Hukum pemerintah tak buat hudud dan kisah jatuh murtad tak? Tak jatuh murtad. Sebab apa murtad pula tak laksana hudud ni? Yang murtad ni menghina hudud. Atau mengatakan hudud tidak wajib. Tidak buat, tak murtad. Hudud tak wajib. Undang-undang hudud zalim. Hudud tidak layak lagi zaman sekarang. Hudud mundur. Hudud tak maju, tak molek, itu baru murtad. Tak laksana, tengok keadaan. Kerana belum lagi ada pakar-pakar sedang melatih pakar-pakar di negara Asia Barat. Dan insya-Allah kita akan laksanakan 3 tahun lagi. Tu. Haru tu. Boleh. Tak buat, bukan kata tak wajib tapi tak buat. Saja-saja tak buat, tak buat. Hukumnya zalim. Itu haram, berdosa besar. Soalan seterusnya. Mengapa saya tidak dibenarkan menyertai jemaah Islam seperti Islam Malaysia atau Hizbut Tahrir oleh nuqabah saya? Kalau seseorang itu sembahyang sunat datang pula menjadikan sembahyang sunat datang B menjadikan A imam, padahal B sembahyang fardu. Macam mana ustaz? Baik. Orang yang sembahyang sunat, orang sembahyang fardu boleh jadi makmum. Imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat pun boleh juga. Asal rupa sembahyangnya sama. Imam sembahyang fardu asar, kita sembahyang asar, kita sembahyang sunat boleh. Itu contohnya lah. Imam sembahyang tarawih, kita qada fardu zuhur boleh. Yang tak boleh, imam semayang lain, kita semayang lain. Imam semayang jenazah, kita ikut belakang semayang subuh. Tak boleh jadi pelekang itu. Kemudian dia kata Jamaah Islam Malaysia atau Hizbut Tahrir. Dia kata kenapa tak boleh? Jawabnya kerana tidaklah diiktiraf oleh ulama-ulama yang muktabar. Hizbut Tahrir ni comel lah tempat dia, tetapi ada tempat yang comel melampau sangat.
Sampai menghina ulama'-ulama' yang menyertai pilihan raya. Tak boleh lah tu. Jadi Buta hari ni nak perang selalu. Dia perang ni ada tempat dia. Nak perang stop more. Nak suruh tembak stop more. Jemaah Islam Malaysia, jemaah Al-Quran tu lah. Jim nak jemaah Islam. Tu tak boleh juga kerana anti hadis. Quran saja, hadis nak teruk dua ni. Soalan seterusnya, insya-Allah 5 minit lagi. Apakah hukum seorang isteri baru mati suami bekerja sebelum habis tempoh iddah semata-mata untuk menyara anak-anaknya? Boleh jika tidak ada lagi wang simpanan. Boleh keluar bekerja. Habis bekerja balik, jangan dilepak mana-mana. Pasal dalam iddah wafat. Tapi kalau yang ada duit dah, dia tak boleh pergi bekerja. Yang kaki tangan kerajaan boleh ambil cuti tanpa gaji, wajib ambil cuti tanpa gaji kerana menghormati hukum iddah. Melainkan dia kalau berhenti, kalau tak pergi kerja, kena buang kerja. Kerja payah dan dia anak-anak tak ada orang tanggung. Boleh kerja. Saya selalu beli roti canai di kedai. Ini, baru-baru ini, saya ada dengar orang kata tuang kedai itu suka belaga ayam. Apakah hukum kalau betul tuannya itu belaga ayam? Jawabnya, tuan dia lah yang tanggung dosa. Kita makan roti canai halal. Tak ada kena-mengena. Cuma afdal kita makan daripada kedai atau jamuan orang yang takwa. Afdal. Lainlah telur ayam itu nak buat roti telur daripada ayam Allah belaga. Tu baru majar telur dia. Telur berjudi. Berdosakah seorang isteri meninggikan suara terhadap suaminya kerana suami seorang yang keras kepala, tak pernah mengaku salah? Kalau tegur cara naik, tegur cara baik, tak jadi juga. Jawabnya, tidak haram seorang perempuan itu meninggikan suara kepada suaminya yang ada masalah pendengaran. Betul tak? Betul tak? Jadi kena tepik sama. Teh ke kopi? Jadi tak dengar. Jawab. Tak apalah tu. Tapi kalau masalah suami ni, maknanya tidak betul keras kepala sekalipun, haram perempuan mengeraskan suara. Tak boleh. Betul salah pun tak boleh. Kerana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Mana-mana perempuan yang mengeraskan suara kepada suami dikira derhaka, maka gugurlah wajib nafkah pada hari itu. Dan jika ada giliran poligami, maka tidak ada giliran bagi dia sama sekali sampai dia memohon maaf. Faham? Tak boleh. Walaupun salah suami kita, suami kita curi duit kita, duit isteri, haram curi tak? Haram isteri itu tengking. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun suami itu miskin, isteri itu kaya, anak raja. Suami tak ada, raja kapung. Raja tak ada tahta. Umpamanya, tak boleh juga. Tak mau, minta fasakh, cerai sahaja. Duduk dengan orang lain. Cengking-cengking, tak boleh. Ada yang tengking suami. Kadang-kadang suami tu tak larat dah, sakit dah. Banyak sikit minta dah, orang sakit, dia berat sikit. Dia rekah. Dia rekah molek-molek ada. Tak boleh. Hukum tetap hukum. Salah suami pun tak boleh tekan dia. Tak boleh keras suara. Pasal perempuan, dia ada hukum derhaka pada suami. Suami tidak ada hukum derhaka pada isteri. Biasanya orang akan membalikkan tangan ketika baca doa tolak bala. Tolong jelaskan. Jelas dah acak kali. Rasa malas dah nak jelas. Tidak ada sebarang nas dalam doa tolak bala Nabi yang suruh atau sahabat yang suruh balikkan tangan. Ini hanyalah kias semata-mata. Sebab tu siapa yang sampai kat tolak bala, doa tu pusing kok belakang pun betul, tak pusing belakang pun betul. Dua-dua betul. Jadi tak payah bala. Yang tak pusing belakang kerana tidak mengambil nas daripada mana-mana sumber. Ambil asal saja Nabi tak ada tangan. Yang pusing belakang pun biarlah kita tahu ini dalil daripada ulama. Ulama ni kias daripada perbuatan Nabi ketika doa minta hujan. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi minta hujan, Nabi balikkan tangan belakang ke arah langit.
memohon maknanya diangkatkan bala, dia turun rahmat pula. Tak, Nabi pusing. Ini hadis sahih. Dalam doa lain tak ada. Doa tu saja, minta ujang. Nabi pusing tangan. Maka ada ulama dia kiah dengan perbuatan Nabi dalam solat istisqa, pusing tangan. Dia kata kalau kita minta doa lain pun masa-masa bala nak tolak bala tu, nak turun jauh dari bala, sunat juga tiru perbuatan Nabi pusing tangan. Jadi orang yang pusing tangan ada sandaran ulama, orang yang tak pusing tangan pun pakai asal hadis asal. Dua-dua betul belaka. Balah bodoh belaka dua-dua. Ramai kawan saya cakap sekarang semua bank ada riba. Bank Islam pun sama juga, ada interest juga. Kalau buat pinjaman peribadi sama dengan bank lain. Kalau betul jawabnya dah lewat pinjaman lah ustaz. Senang-senang pinjam dengan ustaz dah. Lama. Kita hutang orang tak bayar lagi. Nak hutang aku pula. Jadi kalau memang bank Islam atau bank-bank lain yang nama-namanya Islami, mereka mengenakan interest, maka haramlah. Tetapi adakah interest itu sebenarnya adalah interest? Kerana kalau maknanya duty perkhidmatan berlaku khilaf di kalangan ulama, bukan interest. Interestnya awak pinjam 100,000, interestnya 8%. Awak kena bayar 108,000. Atau 20%. Tapi kalau duty perkhidmatan, maka ini diharuskan oleh setengah ulama. Walaupun ada ulama yang mengharamkannya, tapi ada ulama mengatakan harus. Sebab dia berkhidmat, dia bank, dia kena bayar api, sewa bangunan, gaji orang dan sebagainya. Maka daripada proses pinjaman itu, kita bayar kerja-kerja dia. Umpamanya. Tetapi sedikit saja duty perkhidmatan yang dibenarkan oleh syarak mengikut kaul yang mengharuskan duty perkhidmatan. Takut hak tu kita kata interest. Kita tak faham tentang muamalat Islam. Seorang bapa meninggalkan dunia ini dan meninggalkan akaun tabung haji yang telah diletak nama anak bongsu sebagai penama bagi tujuan pembelajaran. Adakah duit tersebut dikira sebagai tarekah? Biasanya nama kedua di dalam apa benda ni, KWSP tidaklah dapat menjadi harta dia setelah matinya penama. Ini hanya syarat saja. Di dalam borang KWSP mesti ada nama kedua. Dalam hukum Islam, selagi mana penama yang pertama tuang punya, dia tidak kata aku beri duit ini kepadamu semua, maka jadi tarekah bila dia mati. Walaupun tak nama kita, abang kita tak nama kita, bila abang kita mati, wajib kena serah ke anak bini dia. Faham? Pasti ramai juga sedaring duit ni, patah asas dasar nama. Faham? Main kan dia kata kuri kemung, beri kemung tu, maka beri dia panggil saka hidup, beri masa hidup lah. Sebab nama kedua itu mesti ada dalam KWSP. Jadi letak saja nama. Soalan terakhir pada malam ini. Saya ingin bertanya, ada seorang hamba Allah berkahwin lari sama kekasihnya di Pasir Mas, Kelantan. Bernikah guna wali hakim. Sedangkan pengantin perempuan tinggal bersama wali mujibir di Kemaman. Soal saya, sah tak nikah pernikahan beliau guna wali hakim tanpa diketahui langsung oleh wali mujibir? Syarat macam mana untuk guna wali hakim dalam pernikahan? Betul tak selagi masih ada wali mujibir, wali hakim tiada fungsinya? Baik, soalan tentang nikah lari dan soalan tentang wali mujibir. Kita gostan sikit benda makna wali mujibir. Wali mujibir, ayah dengan toki bagi pengantin perempuan. Nampak? Ayah dengan toki dia. Baik. Anak perempuan awet ni duduk di rumah. Dia tahu dah memang ayah dia tak kahwin dengan boyfriend dia. Ayah dia tak kenal main rata, besar-besar rata madam Aziah duduk tekok. Jadi dia potong terik, buat lari puan, nikah golok, nikah rata panjang, nikah kau anda mana-mana pun. Buat lari daripada tangan wali. Jawabnya tak sah. Tak sah. Kalau sah buat kerja lagu ni, maka Islam itu menggalakkan perpecahan di dalam keluarga. Sebab buat lari gini memang berlaku perpecahan dalam keluarga. Pak dara kata padak panggil aku anakmu nikah. Mak dara kata padak kabok aku sepatah. Patah apa nak? Ayah kata, nak tahu sekarang. Nikah di golok tu. Jadilah perpecahan dalam keluarga. Jadi tak? Takkan Islam, agama yang begitu baik, menghalalkan benda yang tidak baik. Sebab itu diharamkan oleh Islam. Hukumnya haram. Tak sah nikah. Dia mestilah pihak di Kelantan, pihak di Pasir Rata Panjang, kena minta izin wali di sini supaya hadir.
Dia izin, wali kata tak boleh hadir, tak boleh jalan. Uzur dah. Nah, ataupun air banjir, tak boleh nak pergi. Barulah lantik wali hakim. Nah, jauh hak puang tu ada di England dah. Ngaji di Nung dengan boyfriend dia. Nah, orang pun hantar surat kaya, ayah kata dia pergi ambil dana peti, beribu-ribu tambah, baru boleh pakai wali di Nung. Ni ambil daripada wali buat lari. Nah, lepas tu pergi nikah, tak boleh ha. Hukumnya tak boleh, tak sah. Kena nikah semula. Kemudian dia kata, adakah kalau misalnya wali mujibir ada, tak sah nikah dengan wali lain? Tak betul pula. Wali mujibir ada, tetapi tak cukup syarat. Pindah pada wali abad, adik-beradik, sepupu, pak dara. Faham? Bukan mesti wali mujibir tu ada, tak boleh nikah dengan orang lain. Sebab wali dia ada syarat pula. Wali yang ada di penjara, wali yang lagi di rimah, ada lagi tak mati orang tengok kemarin. Nah, rimah buat tawakok, ada hidup lagi. Dia cari tak ada pula lari pokok lain. Nah, kalau main gitu, tak nikah anak dara. Pindah wali lain dengan istihad, dengan kebenaran daripada qadi. Nah, tak mesti ada wali mujibir, boleh tak boleh nikah dengan orang lain. Nah, tapi kalau buat lari daripada wali mujibir tanpa minta kebenaran, nah, kita nikah paksa dinu, hukumnya haram di sisi Islam, tak sah. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi